Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk murid-murid tahun 5. Baiklah, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu reka bentuk pengatur caraan. Okey. Reka bentuk pengatur caraan ni itu bahasa Melayu dia. Mesti tak pernah dengar, betul tak? Jadi yang selalu kita pernah dengar perkataan programming. Okey. Itu bahasa Inggeris ni yang selalu orang sebut. Kerja sebagai apa? Programmer. Programmer tu pekerjaan. Programming tu benda yang kita buat tu, reka bentuk. Okey. Reka bentuk ni selalu bahasa Inggeris orang sebut design. Jadi kita akan belajar tentang pengatur caraan ataupun dikenali yang disebut-sebut selalunya programming. Tengok, kamu tahun 5 dah belajar tentang cara buat programming. Hebat kamu. Okey, jadi cikgu harap kamu minat dalam reka bentuk pengatur caraan ni kerana sekarang zaman teknologi, zaman IT. Jadi pada masa akan datang teknologi semakin canggih. Mungkin pekerjaan tu dalam industri teknologi ni dia berkembang dengan pesat pada masa akan datang untuk peluang pekerjaan kamu dan pengetahuan kamu lah, supaya kamu boleh survival untuk pada masa akan datang. Yalah, kita masuk tajuk reka bentuk pengatur caraan. Ini kita buka buku teks muka surat 38. Okey, jadi dalam gambar ni situasi seorang cikgu membawa 3 orang anak muridnya ke pusat ekonomi digital untuk melihat teknologi robotik. Okey, robot, tahu kan robot? Robot macam Transformers tu robot lah tu, Gundam. Jadi nak buat tu bukan senang, dia susah, dia banyak program kena buat, ataupun sebutan bahasa Melayunya pengatur caraan lah. Banyak proses-prosesnya perlu dilaksanakan, dirancang untuk membuat sistem programming robot tersebut, supaya dia bila kita bagi arahan dia boleh buat. Okey, bukan sahaja robot, teknologi-teknologi yang ada sekeliling kita ni pun disebabkan programming ataupun pengatur caraan. Cikgu dah terbiasa sebut programming. Okey, jadi ikutlah mana, kalau cikgu tersasul sebut programming tu, faham lah pengatur caraan. Baiklah, kita tengok asas reka bentuk pengatur caraan. Okay. Yang pertama, asas dia. Asas ni benda yang dasar dia, benda yang perlu ada. Tapak dia, asas, asal. Okay, jadi asas yang perlu ada pada reka bentuk pengatur caraan ni, yang pertama, struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. Panjang kan? Struktur kawalan pilihan dan ulangan. Ingat tu je, struktur kawalan pilihan dan ulangan. Struktur kawalan pilihan ni mesin tu kita boleh pilih. Ulangan ni mesin tu mengulang semula apa yang arahan kita sampaikan kepada dia, yang kita programkan kepada dia. Okey, kita tengok masuk dia. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, baiklah. Di sini menunjukkan contoh dalam gambar ni, mesin gedegang, mesin air. Selalu kita sebut mesin gedegang, betul tak? Jadi nak buatkan mesin gedegang ni, dia tak boleh satu arahan. Okey, arahan ataupun tindakan sama je maksudnya, arahan ataupun tindakan. Jadi nak buat mesin gedegang ni, programmer dia membuat satu programkan, pengatur caraankan mesin tersebut 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan, memudahkan manusia pengguna
membuat pilihan untuk menggunakan mesin gedegang tu. Betul tak? Sebab kamu nak guna mesin gedegang dah ada banyak pilihan air kan. Ada contoh ada 15 air dekat mesin gedegang tu. Jadi takkanlah satu butang yang sama tu satu program yang sama. Dia sebenarnya berbeza. Sebab itulah bila kamu ambil air Coca-Cola, kamu tekan dia akan jatuh air Coca-Cola. Kalau kamu nak ambil air Sprite, dia akan jatuh air Sprite. Sebab dia dah programkan tindakan atau arahan kepada mesin tersebut yang untuk memberi tindakan lah. Itu contoh yang kita tengok pada mesin gedegang. Sebab tu kita kena ada 2 atau lebih set tindakan. Kalau satu saja, contohnya ada air mineral, satu butang je, satu lah tu, pilihan tak banyak. Sebab tu dia dinamakan struktur kawalan pilihan. Pilihan ni pelbagai banyak. Sebab tu kena ada 2 ataupun lebih. Okey. Jadi sebenarnya programming ni, pengaturcaraan ni untuk pada benda-benda yang teknologi moden. Okey, kita tengok ni, tahukah kamu terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan, iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, pilihan tunggal ini maksudnya satu saja pilihan. Macam cikgu cakap tadi, kalau air mineral dia satu tu dia tekan, dia tak ada benda lain. Dui pilihan maksudnya ada 2 pilihan. Dui tu maksudnya 2 pilihan. Dan pelbagai pilihan ni jadi banyaklah pilihan tu untuk pilih air. Okay, boleh faham ya? Okay, sebenarnya kalau ikutkan ni, kamu kena bayangkan situasi baru boleh kamu faham. Okay, tengok bawah dia seterusnya. Struktur kawalan ulangan. Okay. Struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi ataupun while sahaja. Baiklah, yang berulang ini kita tengok gambar ni, dia bagi contoh traffic light, lampu isyarat. Baiklah, kalau kamu perasan lampu isyarat ni dah ada warna apa? 3 warna, betul tak? Hijau, kuning, merah. Hijau menandakan apa? Selamat untuk melintas. Kuning perlu berhati-hati sebelum berhenti. Merah maksudnya tanda berhenti, betul tak? Jadi dia prosesnya dia sentiasa berulang. Selepas lampu isyarat merah, dia akan pergi ke hijau untuk kereta melintas ataupun pejalan kaki melintas, maknanya dia selamat. Bila dah hijau, nak bagi kita berhenti, dia jadi warna kuning. Maksudnya kita suruh berhati-hati, kita kena perlahankan kenderaan. Lepas tu dia tukar kepada warna merah, suruh kita berhenti. Lepas tu dia ulang balik semula kepada hijau. Itu namanya struktur kawalan ulangan. Dia sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Ini contohlah, ini contoh programming ataupun pengaturcaraan struktur kawalan ulangan. Satu lagi contoh, lampu van ambulance. Kalau kamu perasankan lampu van ambulance ataupun lampu kecemasan polis kan, dia bertukar-tukar warna, betul tak? Macam ambulans merah kuning. Kalau polis apa? Biru putih ke, tak silap. Dia bertukar-tukar. Jadi itu kawalan ulangan lah tu. Dia berulang secara berturutan. Lepas tu contoh juga macam siren polis, siren ambulans. Dia sentiasa berulang bunyi itu. Itu struktur kawalan ulangan. Itu semua melibatkan pengaturcaraan programming. Jadi kalau kamu betul-betul berminat, kamu kena fahamkan benda ni dan belajar sungguh-sungguh. Satu hari nanti mungkin kamu akan jadi
programmer berjaya lah. Mungkin akan buat Gundam ataupun Transformers jadi reality. Gundam dah jadi reality dah. Mungkin satu hari nanti Transformers pula jadi reality. Kereta bertukar jadi robot, betul tak? Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.